Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam untuk semua teman-teman, salam bahagia. Moga anda semua sihat walafiat. Doa saya agar anda sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat. Apa khabar Puan Raslinda, Madam K? Itu juga Joka Karim, Saudara Zulkifli Muhammad, Saudara Zamari LC yang samban malam bersama dengan saya. Begitu juga Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Syah Ibrahim, Saudara Abu Nem, Puan Nuri Arsyad, Saudara Muhammad Radhi, Saudara Mustafa Ilyas, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Ahmad Mak. Saudara, terima kasih menemani saya. Seperti juga bagaimana dengan Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat walafiat. Saudara Abu Nem, Saudara Mak Syali, Saudara Yaumon, Saudara Faziman Man. Begitu juga dengan Saudara Itajo, Saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Puan Hamidah Kamat, salam pencerahan. Puan Nurisyah Idris. Begitu juga Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, Saudara Fazil Yub, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Pahang, Cik Ibrahim Muda, Saudara Rosli Misha, Saudara Haji Osman, Puan Rosini Korengot, apa khabar Wan Sarawak, Saudara Abdul Rashid Abdul Ghani, Saudara Yang Maya Fadil Amin, Saudara Jabat Pembela dari Kulim Kedah, ABQ, Saleh Lembang, Puan Marabiah Abdullah, begitu juga Zanggi Putih, Saudagar Senja pada, terima kasih mengirimkan saya sekuntum mawar merah. Saudara Kamal Bahari, Waalaikumsalam. Saudara Kamal Sari dari Besut, Terengganu, Saudara Kamal Bahari. Saudara Zubir Tupai, salam. Kita juga Pak Chu dari Langkap, Perak, apa khabar Pak Chu? Rosmini daripada Pontian, Johor. Saudara Mak Azmi Muhammad Ali, apa khabar Orang Kelantan, Kota Baru, Kelantan. Dia Waksu, dari Larut, Perak. Zack Peri-Peri, salam dari Johor katanya. Saudara Nur Aziah Azizan dari Alopongsu, Perak. Saudara Muhammad Sapri Zainuddin, terima kasih. Saudara Puan Umi Kasum, Cik Nen dari Alostar, Muhammad Zaidi, Saudara Yusuf Sulaiman dari Sabah Sempurna, di Sempurna Sabah. Begitu juga Puan Aminah Kak Minah dari Kuala Nerus, Terengganu, Saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Edi Tahir, apa khabar? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Saya santuni saudara. Saudara Kamarudin Osman dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Begitu juga Maksu, Cik Pa Muhammad Noor, apa khabar dari Gua Musang. Moga warga di Gua Musang sihat. Saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Puan Nur Maria, Wan Azwa, Saudara Joka Karim dari Taiping, Saudara Kamarul Azhari, Wan Azwa, Lim Kim Lun, terima kasih hadir. Zubir Tupai, Wan Syukri, Abdul Ghafar Hamzah, Shirek Syarani dari Muazzam Shah, Pahang. Itu juga Puan Rubidin bersama pasangannya, doa saya sentiasa berbahagia. Puan Hariza Ina dari HKL, Hospital Kuala Lumpur, hadir. HKL, Hospital Kuala Lumpur ke? Saudara Hani Abdullah, Saudara Zulkifli Ahmad, salam sejahtera dari Bidung, Kedah. Cik Pahabak, Cik Mi bin Kasim dari Senawang. Itu juga Syafriza Keman dari Ipoh, Saudara Zamri Abdullah, Saudara Cik CTP. Salam untuk semua sahabat, katanya Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Saudara Syakir Ghani Saleh dari Kuching, Sarawak, Saudara Ramli Din, Edi Tahir dari Bagang Royan, katanya. Saudara Suhairi Malik dari Ipoh, Perak. Itu juga Azmi Nordin dari Bagan Datuk, Saudara Nur Azman, Cikgu Kifiak. Salam pencerahan Hashim Atan, Saudara Samsul Anwar. Datuk Anwar, apa khabar Tok? Saudara Husainan Muhammad. Begitu juga Minah S Kitchen, Abang Tony Durian. Kamaruh Negeri Sembilan. Saudara. Kamal Bahari, bincang idea JPP dan JKK ditubuhkan di negeri pembangkang. Mungkin, tapi tak dapat lagi pencerahan lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru balik daripada hospital. Sakit gigi, melakukan operasi. Saudara Ismail Ngaman dari hutan Melentang. Saudara Ismail Ngahman. Saudara Azizan Ishak dari Pokok Sena, Kedah. Apa khabar? Itu hari tak jumpa ke saya pergi Pokok Sena itu hari, saudara. Saudara Muhammad Rodi, Saudara Hafizi Abdullah. Saudara Hafizi Abdul Malik. Saudara Muhammad Rozi dari Sungai Petani, Kedah. Jaka Linglong, Salam Madani dari Pulau Pinang. Begitu juga Kamarul Negeri Negeri Sembilan, Saudara TW Joe, Leng Fai, Samad Love, Kok Ching.
Angah As. Waalaikumsalam. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah, usai pencerahan ini, saya akan santuni satu persatu. Janganlah kecil hati. Jangan lupa saya like, share dan subscribe. Itu yang penting. Supaya setiap kali saya mengadakan pencerahan, ada notifikasinya. Dia lepas 30 hari, dia akan hilang, saudara. Baik, saudara. Hari ini hari Isnin, tanggal 21 Ogos 2023. Hari yang ke-1252. Virus yang melanda negara kita masih belum usai. Tapi saya tidak dapat laporan daripada Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, bersamalah kita menjaga kebersihan diri kita, keluarga kita. Itu lebih penting, saya. Kita jaga keselamatan kita, family kita dan negara kita. Ya, saudara Lim Kim Lun, saudara Muhammad Yusof Baharom dari Rawang, saudara. Dan mereka yang berusia lebih 55 tahun ke atas, saya ingin mengucapkan selamat Hari Warga Emas Sedunia. Hari ini, saudara, sebenarnya Hari Warga Emas Sedunia, saudara. Dan kita carilah rezeki yang baik. Kita masuk segmen e-commerce. Itu yang penting bagi saya, mencari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, hubungi Al-Azhar. Tidak ada masalah untuk saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 0113304141. Dia memasarkan haruman setangi bakur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Saudara, teman-teman di Lembah Kelang, kalau hendakkan buah-buahan yang harga lebih murah dari pasar, buah-buahnya segar, kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, dan buah-buahan tersebut dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Saudara, ini untuk teman-teman di Lembah Kelang saja. Begitu juga, saudara, ini untuk Popiah Sirih Lady Maria, dibuka untuk semua. Rasanya rangup, pedas, manis. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sambil-sambil melabun, makan Popiah Sirih Lady Maria, memang seronok, saudara. Sudah Pok Cik An kata, promote menantu nampak. Kalau kita tak promote diri kita, keluarga kita, siapa nak promote? Pok Cik An. Selamat Mazuki. Bagi saya, satu saja, saudara. Family adalah diutamakan. Kemudian barulah kita, teman-teman, sahabat-sahabat itu, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Ini harus saya jelaskan. Saya bukan da'i, saya bukan ustaz yang bertauliah. Saya cuma sekadar mewawarkan kiriman teman-teman yang saya rasa sesuai untuk perkongsian kita bersama. Saudara Azwan, saudara Rahman, Kekanda Zainal. Begitu juga saudara Syahar, saudara Bahal Mat, saudara Abdullah Hamid dari Kuantan, saudara. Ajah Comel-Comel, apa khabar Ajah? Semoga sihat. Begitu juga Zubaidah, Abdul Rahim Rasul, salam perpaduan. Saudara John T, sabar, sekejap lagi saya akan ulas. Saudara Norati Yati, keluarga Madani, saudara Hamidah Mokhtar, Puan Salmiah Ahmad, begitu juga Jaka Linglong. Saudara, sebenarnya, saudara, kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu tugas sama ada ianya tidak sama kerana ia banyak bergantung pada keadaan. Untuk memastikan sesuatu tugasan itu dilakukan dengan sempurna dan diredai oleh Allah, ia mesti dilakukan dengan ikhlas, rela hati dan bukan kerana dipaksa atau terpaksa. Bila melakukan sesuatu kerana mengharapkan keredaan Allah, pasti kita akan beroleh ganjaran pahala. Manakala jika dilakukan tanpa ikhlas, maka perbuatan itu adalah sia-sia saja. Ya, saudara, selain ingin mendapatkan keredaan Allah, kita melakukan sesuatu mengikut kemampuan. Perlu juga diambil kira untuk memastikan ia dilakukan dengan sempurna. Sama ada perkara itu kecil atau besar, sekiranya ia memberi manfaat kepada orang lain, sudah tentulah ia akan mendapat ganjaran pahalanya, saudara. Kerana dalam hidup kita ini, saudara, kita akan berhadapan dengan dua keadaan. Pertama, kita melakukan sesuatu yang suka kita lakukan. Kedua, kita melakukan sesuatu yang tidak suka kita lakukan. Tapi, ada kebiasaan naluri manusia, mereka akan menjadi perkara yang terbalik. Contohnya, mereka melakukan perkara yang tak elok, iaitu kemaksiatan, walaupun ditegah. Sementara, kebaikan pula jarang dilakukan, walaupun ia diganjari oleh pahala di akhirat nanti, saudara.
Jadi untuk menjadi insan yang mencapai tahap kesempurnaan iman, saudara, kita tidak punya banyak pilihan kecuali melakukan perkara yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Mereka yang rela dan ikhlas melakukan sesuatu lazimnya akan berjaya keluar dari ruang lingkup kehidupan yang menyempitkan. Lakukan apa saja, saudara, dengan penuh keikhlasan. Saya ikhlas bersahabat dengan anda, saudara. Kita santuni pula segmen Mutiara Kata, saudara. Sebenarnya hati itu terlalu mahal dan berharga, saudara. Kerana di situlah Allah melihat kita, bukan pada wajah dan rupa kita, saudara. Takdir kita sudah pun Allah tentukan, telah pun diaturkan dengan baik. Jadi tugas kita hanyalah mempersiapkan hati agar kita selalu redha atas segala ketentuannya. Ingat tu, saudara, redhalah atas apa saja ketentuan ilahi. Terima kasih kepada teman yang menghantar kiriman Mutiara Kata. Kita santuni pula pantun Pak Nazir, saudara. Segmen saya ni satu persatu, sabar, saudara. Ada teman-teman tak sabar-sabar, tu saya masuk gear 3, gear 4, sabar. Wa'amilus sabirin, sabar itu adalah separuh daripada iman, saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nazir, saban hari menghantar kiriman dari Perlis, saudara. Dia tinggal di Perlis, bukan di Kuala Lumpur, tapi sentiasa menghantar karya bicaranya pada kita untuk kita jadikan tauladan ataupun pengetahuan bersama. Kata Pak Nazil, sidat lampin mentari jatuh, datang beruk, lampin dialih. Karena pemimpin sebagai contoh, baik buruk sendiri pilih. Jadi baik buruknya kita yang memilih pemimpin. Jadi soal kerenah ataupun sikap pemimpin itu harus kita lihat dan kita contohi. Tetapi baik buruknya kita yang memilih, saudara. Maksud Pak Nazil mentari jatuh itu adalah di bahagian sebelah barat. Orang tua dulu dia cakap, tempat mana? Mentari jatuh. Mentari jatuh itu sebelah barat, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, ke Tanjung Malay menziarahi saudara. Setiba di Sapa, disambut meriah. Keukuhan Muslim terjalin mesra, tiada siapa dapat menyanggah. Kalau kita menjalin ukuah, persaudaraan, persahabatan, tidak siapa yang boleh menyanggahnya, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu bernilai bagi saya untuk perkongsian kita bersama. Ya, saudara Mazlan anak Khalib. Itu juga saudara Mansur Muhammad. Saudara Roti Canai pun ada. Tak apalah, jangan saudara kata begitu. Ariana. Ni pula lagi. Pula dah. Anda ni apa hal lah. Jangan kita lampiaskan kebencian kita pada seseorang. Kerana selalu Allah yang ramah ibu saya berpesan, kalau kita tak suka dengan orang, jangan benci habis-habis. Kerana satu ketika nanti kita mungkin akan sayang pada dia. Kalau kita sayang pada seorang pun, jangan habis-habis. Kerana satu ketika kita boleh benci pada dia. Saudara Ariana, ingat. Ya, anda tak suka, tak apa. Tak payah nak kita lontarkan. Simpan dalam hati. Suka tak suka, siapa yang tahu. Untuk apa kita cakap orang ni tak bagus, orang ni progo dan sebagainya, tak baik. Saya selalu berpesan pada teman-teman supaya kita menyantuni secara budi bahasa kita. Ingat, saudara, budi bahasa itu amalan kita. Saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita khawatir TV anda. Saudara, jangan betulkan TV anda. Memang ada gangguan. Selalunya begitu, saudara. Sedangkan saya bukan berbicara mengutuk orang. Saya menasihati dan memberi pencerahan, matlamatnya supaya kita semua faham, kita tahu dan kita sentiasa berinformasi. Ya, saudara Awang Yusof, saudara Jonit Hamzah, saudara Ridwan. Saudara, saya ingin mengingatkan pada anda. Saudara Azhar, tak payah layan katanya, tak payah. Kita nak buat macam mana kalau orang tak suka dengan kita? Itu pulang pada mereka. Saya ingatkan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Saya tengok banyak mereka siarkan dalam banyak macam-macam channel. Setiap suntingan yang anda lakukan, anda harus bertanggungjawab. Saya tak marah, tapi saya tak mampu untuk memantaunya. Jadi perhati-hati saya bila menyunting live saya ini, saudara. Kerana live saya ini matlamatnya lain tak ada. Hanya sekadar memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi sifatnya, saudara. Dan bila saya memberi pandangan dan pencerahan, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini prinsip kita, saudara.
Lenalah tidur kalau kita pegang begitu. Tapi nak maki hamun tu bukan cara saya, saudara. Dan, saudara, kalau anda nak menyantuni, gunalah bahasa yang baik, saudara. Saudara megak komen dia sepatutnya tak payah baca lah komen-komen mengetuk tu. Abaikan saja. Kadang-kadang saya lihat, saya perlu memberi penjelasan, beri nasihat. Kalau yang nak dengar, tak nak dengar, nak kata macam mana, saudara. Baik, saudara. 9 hari lagi, kita akan menyambut hari kemerdekaan. 9 hari lagi, saudara. Hari ini tanggal 21 bulan, 9 hari 30-31, negara kita merdeka, saudara. Namun, saya harus mengingatkan kita, prinsip kita memegang pada ukhuwah dan juga kita perlu memegang 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan serta kesusilaan, saudara. Dan hari ini, saudara, sewaktu menerima menghadap lafaz sumpah Yang Amat Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri dan 10 orang anggota Exco Kerajaan Negeri Selangor, saya melihat bagaimana Duli Yang Muhammadiyah Tuanku Sultan Selangor, saudara, Sultan Sarifuddin Idris Shah bertitah. Dan titah baginda, rakyat perlu sentiasa didahulukan. Jadi sebagai Raja Payung Negeri Selangor, baginda mengingatkan kepada semua pimpinan negeri Selangor supaya rakyat didahulukan, diutamakan dan dibela dalam semua aspek pembangunan serta pentadbiran kerajaan, saudara. Tak maaf, saudara, minum sekejap. Ya, baginda bertitah, saudara, sewaktu mencemar Duli atas pelantikan 10 orang anggota Dewan Negeri, Exco Kerajaan Dewan Negeri Selangor, saudara. Saya melihat titah baginda sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, rakyat, titah tuanku, telah pun memilih ahli-ahli yang berhormat bagi mentadbir negara dan negeri dengan harapan agar pemimpin dipilih itu mengutamakan agenda kemakmuran rakyat, agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama dan rakyat dapat hidup dengan selesa, makmur sehingga ke generasi akan datang. Itu luahan rasa Duli Yang Muhammadiyah Tuanku Sultan Selangor. Jadi titah baginda cukup-cukuplah katanya. Titah baginda, cukup-cukuplah kita berpolitik. Rakyat dah penat. Titah tuanku, better pun dah penat mendengarnya. Jadi sebab itu tuanku menyeru, bangunlah ahli-ahli yang berhormat semua. Fikirkanlah masa depan negeri, negara dan masa depan anak cucu kita. Kalau boleh, jadikanlah negeri Selangor ini hebat semula seperti mana zaman kegemilangan negeri Selangor tidak berapa lama dahulu. Ya? Saya agak tersentuh hati dan perasaan saya apabila tuanku menuturkan dengan penuh perasaan. Ini bukan titah ucapan yang dibuat saja, ini lahir dari hati perasaan tuanku sebagai payung negara, payung negeri Selangor. Titah tuanku usia better titahnya, telah pun menjangkau 78 tahun ini. Dan adalah menjadi harapan serta impian tuanku agar sebelum tuanku menutup mata dan dijemput ilahi, titah tuanku better dapat melihat Selangor bangkit semula, maju ke hadapan dari segenap sudut, yakni pembangunan fizikal dan kerohanian, pertumbuhan ekonomi yang mampan, perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa, di mana rakyat hidup dalam keadaan selesa serta kemakmuran yang berpanjangan. Saya tersentuh, saudara, bila tuanku menitahkan begitu. Titah tuanku, usia tuanku dah pun 78 tahun. Dari sebelum tuanku menutup mata, mau melihat rakyat di Selangor itu, rakyat negeri Selangor khususnya, dapat menikmati lestari kehidupan lebih bahagia. Baginda juga turut menyentuh tentang insiden-insiden yang melibatkan penggunaan kata-kata kesat dan biadab yang dilemparkan oleh segolongan kelompok masyarakat, ahli-ahli politik. Tidak ketinggalan segelintir pemimpin-pemimpin parti politik sewaktu berkempen dengan mengheret institusi raja ke dalam ceramah-ceramah mereka. Ini luahan rasa tuanku. Bukannya orang lain yang buat demi speech. Tidak, saudara. Luahan rasa seorang raja, saudara. Dia kata, titah tuanku, keadaan yang berlaku ini menggambarkan terhakisnya rasa hormat segelintir ahli dan pemimpin politik terhadap institusi raja dan Kesultanan Melayu yang menjadi payung kepada umat Islam
jadi payung pada orang Melayu dan lain-lain bangsa. Jadi sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sewajarnya mesti dipelihara. Demikianlah saya sudah mengutarakan titah Duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan Selangor, saudara. Saya harap warga di negeri Selangor dapat mengambil iktibar pemimpin-pemimpin yang telah pun dipilih sebagai wakil rakyat. Titah Tuanku cukuplah dapat berpolitik. Rakyat letih. Tuanku juga letih mendengar macam-macam omelan yang bukan-bukan, saudara. Kita tak mahu apa yang berlaku sebagaimana di negeri Thailand, saudara. Thailand besok akan memilih Perdana Menteri, belum tahu jadi tak jadi. Kerana dapatan saya dari Bangkok, kabarnya kebanyakan rakyat Thailand tidak menyokong gabungan parti Pheu Thai dan tentera untuk membentuk kerajaan negara itu. Itu dapatan daripada survei yang dilakukan oleh Institut Pentadbiran Pembangunan Nasional. Ini merupakan hasil yang terbitkan semalam, iaitu sebelum undian parlimen yang bertujuan untuk menamatkan kebuntuan politik selama 3 bulan. Dah 3 bulan di Thailand masih lagi belum dapat membentuk kerajaannya, saudara. Dan dapatan menunjukkan 64% daripada 1,310 responden menyatakan mereka tidak bersetuju sama sekali dengan idea parti Pheu Thai membentuk kerajaan khas dengan parti penyokong kerajaan tentera. Saudara, negara gajah perang itu ditadbir oleh kerajaan sementara dah 5 bulan, saudara, dan berdepan dengan ketidaktentuan yang berpanjangan. Dan parti politik yang menang sebenarnya adalah parti Move Forward, MFP. Tapi tidak boleh membentuk kerajaan kerana belum cukup nombornya. Dan akhirnya katanya ada perdamaian antara parti tersebut dengan parti Pheu Thai yang diasaskan oleh mantan Perdana Menteri dahulu, iaitu Thaksin. Kabarnya Thaksin juga sudah pun kembali ke Thailand. Apa nak jadi tak tahulah lagi. Jadi saudara, sebab itu laporan menunjukkan kesan daripada ketidaktentuan politik di Thailand. Saya harap ini dapat menjadi tauladan dan pengajaran pada kita, saudara. Kerana Thailand hari ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi terlalu rendah daripada jangkaan. Dia sebanyak 1.8% saja pada suku tahun kedua. Ini data rasmi menunjukkan ekspor negara Thailand jatuh merudum kepada 5.7%. Ini kadar yang terendah, saudara. Pejabat Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Negara Thailand menurunkan unjurannya untuk tahun 2023 kepada antara 2.5% hingga 3% saja. Di samping keadaan ekonomi yang global, ekonomi global yang lemah, bagaimana keadaan ketidaktentuan politik di Thailand, saudara. Jadi output daripada pembuatan juga jatuh pada 3.3% dan pelabur-pelabur juga menyepikan diri daripada Thailand. Jadi sebab itu mereka berusaha untuk mewujudkan kembali kerajaan, menubuhkan kerajaan yang tergantung selama 3 bulan, saudara. Dan kota Bangkok masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Ya, bersabarlah kita melihat apa yang akan berlaku di Thailand besok. Apakah mampu dilantik satu Perdana Menteri yang baru, ataupun mungkin Thailand akan terus terjebak dalam krisis politik yang berpanjangan. Saya melihat keadaan ini, saudara, sebab Thailand adalah negara jiran kita. Apa berlaku di Thailand, ia juga akan mengheret ekonomi negara kita. Kita pula bila apa yang berlaku pada negara kita, kita menyalahkan pemimpin tanpa memikirkan bahawa negara sekitar, iaitu Thailand, Indonesia dan Singapura, saudara. Di Singapura pula, saudara, saya melihat bagaimana Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Beliau menyatakan bahawa Singapura kini selepas mengarungi pandemik, saudara, seperti negara lain, sekali lagi negara tersebut sedang diuji di tengah-tengah senario kemelut geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi. Jadi dalam ucapannya sempena rapat umum Hari Kebangsaan negara Singapura, saudara, bertajuk A Better Home, A Brighter Future, Jeneral Lee Hsien Loong berkata, kita, iaitu Singapura, turut merasakan tekanan yang semakin ketara di sekeliling kita. Apa yang berlaku di Thailand, apa berlaku di Malaysia, apa berlaku di Indonesia, turut mengheret Singapura dalam ketidaktentuan. Jadi katanya persaingan antara dua kuasa besar dunia pula. Ini kita juga terjebak, saudara. Kita negara kecil. Pertembungan antara dua kuasa besar dunia turut memberi kesan kepada semua negara dan rantau dunia. Dan dengan sikap kedua-dua negara itu saling berwaspada serta tidak percaya antara satu sama lain. Di samping itu, kebuntuan semakin lagi berterusan apabila perang
di Rusia, Ukraine masih belum ada tanda-tanda usainya saudara. Dan sebab itulah Jeneral Lee Hsien Loong menyuarakan kebimbangan mengenai konflik yang berterusan di Eropah, dan beliau menyifatkan apa yang berlaku di Eropah dalam peperangan Ukraine dan Rusia itu sebagai satu tragedi kemanusiaan, dan beliau mengharapkan supaya rakyat Singapura sentiasa berhati-hati. Dan saya rasa ini juga harus ditujukan kepada warga kita yang asyik menyalahkan pimpinan sedangkan tanpa mengetahui apa yang berlaku saudara di seluruh dunia yang mengheret ekonomi kita dalam keadaan cukup tersepit. Saudara suki baca berita apa pula? Saya bukan baca berita. Ini kenyataan-kenyataan daripada Singapura, daripada Thailand, saudara. Perlu saya menjelaskan. Ini bersifat informatif, saudara. Dan hari ini juga di Melaka, Kementerian Kewangan telah pun mengadakan iaitu pertemuan untuk mengumpul input. Kerana input-input ini diperlukan untuk Kementerian Kewangan merangka belanjawan negara yang akan dibentangkan pada bulan Oktober nanti, saudara. Dan Kementerian Kewangan akan menjelajah ke seluruh negara untuk berbincang dengan tiap-tiap negeri. Apakah keperluan diperlukan oleh tiap-tiap negeri? Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Perak dan seluruh negara, saudara. Dan itulah yang akan jadi dasar untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan membentangkan belanjawan yang akan kita dengar bersama nanti sekitar dalam kata 13 Oktober nanti, saudara. Itu Parlimen dijadualkan pada 13 Oktober ini. Tapi bagaimanapun, beliau yakin, Datuk Ahmad Maslan yakin selaku Timbalan Menteri Kewangan, beliau yakin bahawa pembentangan belanjawan kali ini tentulah akan berusaha untuk merawat derita rakyat. Saudara, itu tentang ekonomi. Bagaimana tentang kemelut politik, tuduh-menuduh sebagainya, saudara. Saya agak terkesan apabila menatap kisah-kisah yang terjadi terhadap Yayasan Akal Budi, saudara. Yayasan Akal Budi yang hari ini sudah pun dibicarakan. Sebab itu saya katakan, saudara, jangan kita menuduh sebarangan. Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, beliau reda untuk berhadapan dengan apa saja tuduhan dan menjawabnya di mahkamah. Tapi yang agak menyedihkan apabila saya difahamkan bahawa Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab di Masjid Tanah Melaka yang diasaskan, yang didanakan oleh Yayasan Akal Budi akhirnya terpaksa diambil alih oleh Kerajaan Negeri Melaka kerana Yayasan Akal Budi tidak mempunyai dana secukupnya apabila akaunnya dibekukan. Kesan daripada tuduhan yang melampau terhadap Presiden UMNO itu, saudara. Saya sedih sebab Institut Pendidikan Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab ini, saudara, suci murni sifatnya. Anak-anak diajar untuk menjadi hufaz Al-Quran dan pendidikan yang berteraskan pada Islam. Itu keadaannya, saudara. Hari ini, saudara, dalam pembicaraan kes Akal Budi, saya perlu menjelaskan bagaimana Datuk Zahid sebagai pengasas, dia merupakan penyumbang utama dan pengurus pada yayasan tersebut. Dan apabila pendakwaan dikemukakan dengan 47 pertuduhan, saksi kali ini adalah Datuk K, suami Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, suami dia, Datuk K, ada membuat pinjaman daripada Yayasan Akal Budi yang disifatkan sebagai pelaburan. Saudara, sejumlah 10 juta ringgit. Dan di mahkamah, syarikat tersebut telah pun menyatakan ia telah membayar balik, tak ada masalah, dengan keuntungan sejumlah RM69,722.65. Itu yang diberitahukan di mahkamah bahawa pelaburan Yayasan Akal Budi itu bukanlah rampukan ataupun satu sikap menyalahgunakan kewangan. Tidak, ini merupakan pelaburan. Demikian menurut Datuk K yang hadir ke mahkamah, saudara, sebagai saksi penting dalam pembicaraan pagi tadi, saudara. Sementara itu, sebelah petang pula, 2 saksi telah dikemukakan. Iaitu pertama, Encik Ramli Ghani yang menyatakan secara berterus terang bahawa beliau adalah merupakan sebagai pengurus projek kepada pembinaan Masjid Tumina Hamidi di Bagan Datuk, di mana masjid tersebut dibiayai sepenuhnya oleh Datuk Seri Zahid dan Yayasan Akal Budi, saudara. Begitu juga apabila Saudara Muhammad Sani bin Cik selaku bekas pengurusi Masjid Al-Aula di Hutan Melintang, Bagan Datuk, katanya beliau telah memegang jawatan pengurusi masjid sejak tahun 2004. Dan beliau mengesahkan
bahawa pembinaan Masjid Al-Aula ini adalah sumbangan daripada Datuk Seri Najib Datuk Zaid sendiri, saudara. Begitu keadaannya. Mahkamah diberitahu hari ini dan kita tunggulah besok. Banyak juga sumbangan diberikan kepada masjid tersebut. Itu pada sejak tahun 1998 lagi. Di mana Datuk Seri Zahid telah bersetuju untuk membeli tanah, sebidang tanah dengan nilai 400,000 untuk membina Masjid Al-Aula di hutan Melentang. Dan akhirnya masjid tersebut telah disiap dibina sepenuhnya pada tahun 2004. Dan masjid di Bagan Datuk sekarang pun telah siap sepenuhnya walaupun tergendala kesan apabila akaun beliau dibekukan. Itu gambarannya, saudara. Dan kita tunggulah besok apa pula dalam perbicaraan berhubung dengan Yayasan Akal Budi. Sebab itu saya kata, saudara, kita tunggu. Jangan kita menuduh. Tak baik, saudara. Hari ini, saudara, dua ahli Dewan Negara pula sudah pun mengangkat sumpah sebagai senator. Iaitu kedua mereka mengangkat sumpah di hadapan yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Itu mereka, iaitu Pengurus Besar Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka, Datuk Mustafa Musa. Dia merupakan ahli senator yang dilantik oleh Kerajaan Dewan Undangan Negeri Melaka. Begitu juga dengan Susan Chamral Anding yang dilantik semula sebagai senator berkuat kuasa. Secara pelantikan Datuk Mustafa bermula 31 Julai, manakala Susan merupakan lantikan semula. Ini pelantikan federal, saudara, dan berkuat kuasa hingga Ogos 2026. Bagaimanapun dalam kenyataannya, nasihatnya kepada para senator, saudara kena ingat, parlimen kita ada dua, satu Dewan Rakyat dan satu lagi Dewan Negara. Dalam sebagai speaker Dewan Negara, Tan Sri Wan Junaidi mengingatkan setiap ahli Dewan Negara supaya berfikiran matang yang bebas dari sebarang pengaruh luar dan peribadi, terutamanya yang berunsur dan bersifat politik. Alah penting, katanya, rakyat secara amnya mengetahui bahawa pendapat dan input-input yang produktif dan kritikal daripada ahli-ahli senator dapat memainkan peranan demi lestari negara kita, saudara. Itu Dewan Rakyat, Dewan Negara. Di Dewan Undangan Negeri Selangor, akhirnya, saudara, bagaimana yang orang katakan orang ini dilantik dan sebagainya, terbukti bahawa Datuk Seri Amiruddin Syari, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Tua, dan dilantik untuk kali keduanya sebagai Datuk Menteri Besar Selangor. Upacara surat lantikan itu dilakukan pagi tadi di hadapan Duli Yang Mahmulia Sultan Selangor. Amiruddin Syari dia memegang jawatan tersebut sebagai Menteri Besar sejak tahun 2018. Dan dalam pilihan raya lepas, beliau berjaya mempertahankan kursi Dewan Undangan Negeri kawasan Dun Sungai Tua, mengalahkan calon daripada Parti Perikatan Nasional. Samping itu, seramai 10 orang ahli Dewan Undangan Negeri Selangor mengangkat sumpah memegang jawatan. Itu mereka terdiri daripada kalau ikut komposisinya, saudara, macam mana orang tuduh macam-macam lah di Selangor. Tapi terbukti Selangor tidak sebagaimana yang dikatakan. Apabila 7 orang yang jadi esko-nya lah terdiri daripada warga bangsa Melayu, saudara. Orang kata DAP lah, itu ini. 7 orang Melayu, 2 orang keturunan Cina dan 1 orang India. Itu parti PKR 3 orang, parti DAP 4, daripada Amanah 2, UMNO, saudara. UMNO 1 orang. Daripada UMNO, 1 orang nanti ahli esko. Iaitu Dr. Fahmi Ngah, daripada ahli Dewan Negeri kawasan Seri Setia, wakil PKR. Najwan Halmi, ahli Dun Kota Anggerik, jadi dari parti PKR. Begitu juga saudara Burhan Aman Shah, Adun Tanjung Sepat, mewakili parti PKR. Termasuk Datuk Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar Adun Sungai Tua. Jadi 4 orang daripada PKR, saudara. Sementara daripada DAP, Eng Sizan, ahli Adun Skinara, kemudian Eng Sui Lim, Adun Skincan. Begitu juga daripada DAP itu Jamaliah Jamaluddin, orang Melayu daripada Bandar Utama, bersama-sama dengan Papa Raidu Veraman, Adun kawasan Banting dari mewakili parti DAP. Amanah 2 orang, iaitu saudara RR Insinyur Izham Hashim yang mewakili Dun Pandan Indah, dan Anfal Syari yang mewakili Taman Templer. Dulu Taman Templer ni diwakili oleh Yang Berhormat Sani, sekarang dia jadi ahli parlimen, saudara.
Dan daripada UMNO Barisan Nasional yang dilantik sebagai Exco adalah saudara Rizam Ismail, Adun Dewan Undangan Negeri kawasan Sungai Air Tawar di Selangor, saudara. Selangor selesai pelantikan Exco, masa untuk bekerja akan bergerak mulai hari ini. Bagaimana pula kita lihat, saudara, di Kedah. Kedah ni memanglah sebagaimana yang dijangkakan bahawa pimpinan Negeri Kedah kekal dengan pelantikannya, iaitu 7 daripada parti PAS dan 3 orang daripada mewakili parti PBM, yang menimbulkan kegusaran, macam-macam ceritalah sebagaimana saya katakan semalam. Yang agak menariknya, saudara, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi selaku Menteri Besar, dia memegang sejumlah 8 portfolio. Aduh. Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Itu pun dah heboh diperkatakan. Tapi Datuk Seri Sanusi memegang 8 portfolio. Perancangan negeri, hal ehwal tanah, mineral dan gosin, hasil bumi, ehwal kewangan, syarikat berkaitan kerajaan, Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, pelan pembangunan Kedah serta kerjasama luar. 8 portfolio, saudara. Lain-lain, saudara, komposisinya saya lihat perancangan komposisi Kedah yang diwakili oleh 21 PAS, 11 daripadanya adalah daripada Bersatu, di mana kursi tunggal daripada Gerakan. Pembangkang ada 2 orang wakil, saudara, daripada Parti Keadilan Rakyat dan DAP. Itu keadaannya, saudara. Jadi, Menteri Besar Terengganu pegang 4 portfolio. Menteri Besar Kedah 8 portfolio. Wah, betul-betul syurga idaman. Takbir. Baik, saudara. Di Pahang pula, saya harus melaporkan, saudara, hari ini Yang Berhormat Speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Shakar Samsudin, beliau telah pun menyerahkan surat pemberitahuan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memanggil satu pilihan raya kecil bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai. Yang kabarnya bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya akan bermusyarat pada Khamis ini untuk menentukan tarikh bilakah penamaan calon, bila mengundi dan sebagainya. Dan jelaslah bahawa kawasan Pelangai, menurut Datuk Shakar, itu prosedurnya. Apabila berlaku kekosongan, maka beliau perlu mengumumkan ataupun memberitahu Suruhanjaya Pilihan Raya untuk memanggil satu pilihan raya diadakan. Saudara, kursi pilihan raya itu kosong berikutan tragedi yang dialami oleh Allahyarham Datuk Johari Harun yang mengalami kemalangan di Shah Alam baru-baru ini, saudara. Dan itu keadaannya. Menurut saudara Zamri daripada SPR Pahang, minggu ini beliau akan mengadakan mesyuarat untuk menentukan kursi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai. Saudara, itu laporan yang saya terima. Bagaimana pula, saya agak menarik ini, saudara, seorang penyanyi daripada Cap Price. Cap Price, agak seronok juga saya mendengar kenyataan daripada Cap Price ni. Bila dia mengatakan, korang ingat kerajaan Malaysia ni macam spender, macam seluar dalam, katanya. Itu saya baca, saya terkejut. Saya kata, elok juga saya bercakap malam ni. Kita mengulas kenyataannya. Kepra berkata, kita ni, negara kita ni sangat-sangat unik. Dalam tempoh 5 tahun, kita dah ada 4 Perdana Menteri. Jadi, apakah anda ingat kerajaan Malaysia macam spender? Itu tukar seluar dalam. Tak puas hati, tukar. Marah sikit, tukar, katanya. Jadi, sebagai anak muda, beliau menzahirkan kekecewaannya bahawa bagaimana kita suka-suka saja warga kita mau diadakan pertukaran pemimpin. Itu luahan penyanyi rap terkenal, Cap Price. Ini kerana susulan pelbagai isu yang melanda negara, yang membabitkan politik, dan tentulah ia turut mengheret ekonomi negara dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi sebagai penggiat seni, mengharapkan agar ekonomi kita mantap, ekonomi kita baik, dapatlah dia meneruskan kerjanya. Katanya inilah, jika asyik nak bertukar Perdana Menteri, orang luar pun susah nak invest. Sebagai penyanyi, anak seni pun dia pun faham. Kalau ini kestabilan politik tidak disantuni, tentulah pelabur-pelabur juga tidak suka. Baik, saudara, itu kedudukan laporan yang saya berikan bagaimana Cap Price, anak seni, anak muda yang juga surah pun menzahirkan kekecewaannya
apa yang berlaku pada negara kita. Saya ingin menyantuni bahawa kenyataan yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi siang tadi bila mengatakan apabila kononnya diwawarkan adanya 7 langkah ataupun langkah 7 ahli parlimen yang mau keluar daripada Ikatan Kerajaan Perpaduan. Jadi menurut Datuk Zahid, kita semua mengagut. Sebab kesemua ahli-ahli parlimen ini khususnya ditujukan kepada ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional. Kerana setiap ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional sebelum mereka dipilih jadi wakil rakyat ataupun dia jadi calon, ya saudara, sebelum menerima watikah untuk membolehkan mereka bertanding dalam pilihan raya, kesemua mereka sudah pun menandatangani perjanjian. Ini bukan SD saya, bukan akuan bersumpah. Ini adalah perjanjian yang dimeteraikan antara mereka dengan Presiden Parti UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Di mana mereka tidak boleh meletak jawatan, tidak boleh meninggalkan gabungan Barisan Nasional. Kalau mereka melakukan tindakan tersebut, mereka boleh dikenakan tindakan macam mana Zarida ini Mak Lampir kena 10 juta, kena bayar pada PKR. UMNO lebih teruk ke 100 juta. Dan saya dengar juga ada teman saya mengatakan dia kata boleh sebab pindaan perlembagaan anti lompat orang ni boleh bertanding semula. Saya tidak yakin saudara. Sebab undang-undang negara kekal. Saya tak dengar pula ada perubahan bahawa kalau mereka meletak jawatan boleh dibertanding semula. Tak boleh saudara. Saya dah bagi ulasan dah benda tu 3 malam lepas. Jadi kalau itu berlaku agak sukar. Jadi kalau 7 orang pun tidak akan menggugat kerajaan yang sedia ada. Hari ini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 148 ahli-ahli parlimen yang bersama dalam kerajaan perpaduan. Kalau 7, katalah 10 pun ada 138. Untuk Perikatan Nasional, untuk menggapai sokongan, dia sekarang ni dengan 74. Secara kita kerajaan perpaduan 147 sebab satu meninggal dan kita mungkin akan diadakan pilihan raya nanti. Kita tak tahu siapa sebelah mana, sama ada Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tapi dengan 147, bagaimana Perikatan Nasional mampu untuk mencari dia 74? 74 sekurang-kurangnya dia kena cari lebih kurang dalam 38. 7 tak ada makna, 10 orang pun tak ada makna. 38 ahli parlimen. Itu pun baru dapat sokongan 112. Ngam-ngam soi, kata Cina. Itu 112 tu ngam-ngam soi untuk boleh menubuhkan kerajaan. Jadi dengan 38, mana nak cari kalau 10 daripada UMNO pun, UMNO Barisan Nasional pun. Kalau 7 lah kata daripada UMNO, 3 ataupun 4 daripada Barisan Nasional, masih tak cukup lagi. Sebab itu, ya Mak Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan apa yang didengungkan itu lain matlamat tidak ada. Semata-mata untuk menggugat kerajaan supaya berada dalam keadaan tidak stabil. Bila keadaan kestabilan tidak terjamin di negara kita ini, pelabur-pelabur masih lagi dalam keadaan menimbangkan yes or no. Hari ini saudara lihat, walaupun di pasaran bursa saham Kuala Lumpur, saudara. Hari ini bursa saham Kuala Lumpur sudah meningkat balik. Tak silap saya 4 ke 5 mata. Kita mengharapkan bursa saham terus berkembang. Dan walaupun tekanan negara luar yang kita menghadapi masalah sebenarnya kalau kita tidak menyantuni sebaik mungkin. Kerana pasaran mata wang negara juga dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab 2 pasaran utama, iaitu pasaran di China dan di Amerika ni, pertembungan ekonomi itu menjadikan sukar untuk negara-negara kecil macam kita ni saudara untuk berada dalam keadaan yang stabil dari segi aspek kedudukan mata wang. Begitu juga di negara Eropah saudara, di England, pound sterling pun saya nampak sudah merudum balik. Begitu juga ini mata wang daripada Jerman. Ini mengheret negara-negara tersebut dalam keadaan ekonomi tak menentu. Tambahan lagi, sebagaimana saya katakan semalam, negara India telah pun mengumumkan bahawa mereka mengenakan cukai hanya untuk bawang pun sudah 40%. Cukainya dinaikkan untuk ekspor barangan. Bagaimana dengan beras, bagaimana dengan makanan-makanan yang lain, bangai ruji, rempah ratus yang kita import daripada India. Ini keadaannya. Seandainya suasana kestabilan politik ini tidak disantuni, tidak ditangani, tidak dibiarkan berada dalam keadaan yang stabil, akhirnya rakyat yang menderita. Seronoklah bercakap, kerajaan ini akan tumbang bulan Ogos.
Malahan saya tengok juga saya macam saya katakan semalam, ada yang menjadikan galang gantinya isterinya. Seandainya tak jatuh kerajaan bulan Ogos ini, dia ceraikan isterinya talak 3. Astaghfirullahalazim, saya kata. Apakah sampai begitu saya? Saudara Muhammad Ismail, buat kerja lah, betul, saya setuju. Saudara Zulkafar dia kata menteri tidur. Ini pun menteri-menteri kena bekerja lah sekarang. Sekarang ni masa untuk bekerja. Bukan lagi masa untuk berucap, retorika dan sebagainya, saudara. Dan kita cerita sikit pasal politik. Saya melihat, terus terang saya katakan, saya sudah yakin bahawa Parti Amanah ini mampu untuk menggantikan Parti PAS dalam kerajaan Pakatan Harapan ini, saudara. Saya melihat bahawa perkembangannya. Sebab sewaktu pilihan raya di 6 negeri, Parti Amanah bertanding cuma 31 kursi, saudara. Tidaklah sebagaimana yang ditandingi oleh PAS di Kedah, di Kelantan, di Terengganu dan juga di Selangor, saudara. Malahan di Pulau Pinang serta di Negeri Sembilan. Tapi dengan 31 kursi, Amanah mampu menang iaitu 8 kursi, saudara. Ini satu perkembangan yang cukup memberangsangkan dan satu pencapaian, iaitu dengan 25.8% sokongan daripada rakyat dalam Amanah. Kerana sebelum ini, saudara, banyak orang mengatakan bahawa Amanah ialah parti tajaan, DAP, parti yang tidak ada pengaruh dan sebagainya. Tapi sekarang ni saya melihat bahawa Parti Amanah ini kita nak menghadapi pilihan raya kecil di Parlimen Pulai serta di Dewan Undangan Negeri di Johor, saudara. Jadi saya merasakan bahawa calon, sebab Barisan Nasional telah pun menetapkan, iaitu pada 26 bulan penamaan calon daripada Pakatan Harapan adalah calon daripada Parti Amanah, iaitu Datuk Saizan Kayat, saudara. Dan saya melihat bahawa Amanah sudah pun punya masa depan yang baik, yang mantap. Kerana majoriti mereka adalah daripada DNA PAS yang meletakkan pegangan agama Islam itu sebagai sesuatu benda yang mereka perjuangkan. Dan kali ini sifatnya lebih moderate dan tidaklah jumuk, saudara. Dan saya paling penting, warga Amanah, saudara, saya melihat bahawa mereka bukanlah novice cokia ataupun parti yang tak, sebab mereka semua telah diuji dan tidak mempunyai skandal yang bukan-bukan, saudara. Penting sekali, saudara, mereka juga tidak ada baggage politik, ada kualiti, dan untuk mengambil jalur politik Islam yang moderate dan pragmatik. Jadi saya melihat bahawa calon yang akan diturunkan di Parlimen Pulai serta Dewan Undangan Negeri di Simpang Jeram itu tentulah calon yang mempunyai latar belakang yang baik, saudara. Saya tak tahulah, mungkin saya akan turun ataupun tidak di Muar ataupun di Johor Bahru mengiringi calon tersebut, saudara. Dan cabaran Amanah sekarang ni, kalau mereka berjaya dalam pilihan raya di Parlimen Pulai dan Simpang Jeram itu, maka tentulah akan meningkatkan lagi imej Parti Amanah, saudara. Sebab itu sekarang ni kita harus melihat, saudara, kalau kita nak lihat, saya selalu bercakap, ini soal politik, saudara. Kalau kita nak melihat masa depan politik negara ini, kita kena melihat bagaimana arah pemikiran anak muda. Alhamdulillah, saya lihat daripada media sosial hari ini, sudah mula anak-anak muda kembali ke situasi. Sebab itu saya tak setuju kalau orang marah ke anak muda kerana tak menyokong kerajaan, tak menyokong calon-calon Pakatan Harapan. Bagi saya, mungkin mereka telah pun pemikiran mereka dipesongkan. Tapi setelah mereka duduk melihat apa yang berlaku, apabila pelantikan di Kedah sudah pun berbalah-balah antara PBM dengan PAS, apa yang berlaku di Negeri Terengganu, apa yang berlaku di Kelantan, ya, saudara, mereka sudah pun merasakan ada sesuatu yang perlu diperbetulkan. Dan dari segi culipan-culipan yang saya baca daripada media sosial, anak muda sudah pun kembali bersetuju dengan pandangan arus pemikiran perdana sekarang. Jadi memanglah kita kena lihat pimpinan pemuda silih berganti. Daripada zaman pemuda UMNO dulu, saya nak jelaskan, pemuda UMNO dulu dipimpin oleh Tun Hussein On. Itu sebagai ketua pemuda pertama. Saudara, kemudian diganti oleh Datuk Seri Abdul Rahman, Datuk Harun Idris. Itu satu pemikiran yang mantap. Kepimpinan yang begitu dihormati oleh warga.
Begitu juga kepada singa UMNO itu Tan Sri Said Jaafar Albar. Kemudian pemimpin daripada golongan belia daripada 4B Datuk Seri Suhami. Dan jangan lupa Pergerakan Pemuda UMNO pernah dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku ketua pemudanya sebelum diambil alih oleh Datuk Seri Najib dan kepada Datuk Seri Zahid. Cuma pemuda mula merosot sedikit apabila hadirnya ia dipimpin Pemuda UMNO ni dipimpin oleh Tan Sri Ramli Bici, datang pula Isyamuddin, datang pula lagi Khairi Jamaluddin. Saya kena sebut nama-nama ini secara begitu juga dengan Datuk Ashraf Wajidi. Pemuda sudah mula mengalami sedikit penurunan. Dan sekarang ini Datuk Dr. Akmal harus mencari jalan untuk membina semula keyakinan warga terhadap Pergerakan Pemuda UMNO. Kerana seringkali kita katakan pemuda untuk bercanggah pemikiran tak ada masalah. Datuk Nazir Aziz selaku mantan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dan beliau sekarang ni jadi Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Amerika, beliau pernah menyatakan pemuda ini memanglah begitu sifatnya. Mesti kadang-kadang dilihat radikal. Pemikirannya tidak sealiran dengan pemikiran orang lama. Tapi ada batas-batasnya. Secara DZM tak payahlah kita nak menyinggir mereka saudara. Dan saya merasakan bahawa seandainya Dr. Akmal dapat menyantuni semula pemuda dan untuk kembali ke persada politik di jalan yang benar, insya-Allah pemuda akan bangkit dan lestari perjuangan bangsa itu dapat diteruskan. Sebab memanglah pemuda sejak daripada zaman Tan Sri Rahim, zaman Isyamuddin, zaman Khairi Jamaluddin, pemuda layu saudara. Itu keadaannya, perlu diperbetulkan balik kadang. Saudara, itu keadaannya. Memanglah sekarang ni kita melihat anak-anak muda mereka berjuang mengikut selera mereka. Dan sepatutnya perlu dah dibimbing. Anak-anak muda perlu dibimbing, jangan disisihkan, jangan dimarah. Didik anak muda ni, ini caranya, ini perjuangannya. Dan izm ataupun roh perjuangan itu perlu ditanamkan. Dan menjadi tanggungjawab lah pimpinan UMNO khususnya, sama ada di peringkat jawatankuasa cawangan, daripada bahagian dan negeri maupun di peringkat pusat. Mereka harus melihat anak muda ini yang perlu dibajai jiwa mereka, izm mereka diperbetulkan. Zaman saya dulu seringkali kita mengadakan pertemuan-pertemuan dan bukan bersorak kursus saja, tapi satu pertemuan untuk menanam izm ataupun roh perjuangan. Sebab itu kami zaman pemuda dulu kita tidak gentar, tidak berganjak. Apa sahaja yang menyentuh soal bangsa kami akan tangani, kita akan song-song. Tapi sekarang ni nampak gayanya ada goyah sedikit. Ni terletak di bahu saudara Dr. Akmal. Dia nak mengeluarkan kenyataan itu biasa. Jangan kita marah. Kita santuni mereka. Cara anak muda bercakap mesti lantang. Saya seronok kalau pemuda itu lantang. Kalau pemuda tidak lantang, jadi saya kata pemuda yang dayus. Saudara Azminuddin, betul, semua orang UMNO mereka naik ke atas bermula dari peringkat bawah. Jadi Dr. Akmal juga mula sebagai ketua pemuda dan beliau harus melangkah jauh ke depan. Cuma kita harapkan jangan tersasar. Jangan kita kalah dengan puji-pujian. Jangan kita leka dengan red carpet. Masa untuk warga UMNO, pemimpin UMNO menangani rakyat di peringkat akar umbi perlu dilaksanakan, saudara. Jadi kadang orang bertanya dengan saya bagaimana tentang usaha. Ini benar, saudara. Saya melihat kenyataan sahabat saya, saudara Norman Razwan. Dia kata, benar kata Perdana Menteri itu bahawa ada usaha yang sedang mahu menjatuhkan yang mahu Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri itu memang benar katanya. Sebagaimana dilontarkan oleh beliau sepanjang musim pilihan raya negeri itu hari. Saya berkata ada benar sebab beliau sedang bertarung. Perdana Menteri bertarung untuk memerangi budaya rasuah. Dan kalau kita lihat sekarang ni, tiap-tiap hari sudah pun ada pendedahan satu demi satu mereka yang terjebak dalam budaya rasuah. Memanglah orang yang terjebak dalam budaya rasuah ni, mana mereka senang untuk bersama-sama dengan Perdana Menteri. Ini masalahnya, saudara. Jadi sekarang ini sepatutnya rakyat harus berdiri teguh di belakang Perdana Menteri yang mahu menyantuni, mahu membersihkan negara ini daripada budaya korupsi. Sewajarnya, bukan pula kita nak jatuhkan dia. Kalau kita menjatuhkan beliau sebagai Perdana Menteri, bukan saya nak bodek, saudara. Artinya tergendalalah impian dan harapan kita untuk memerangi korupsi, memerangi kronisme, memerangi nepotisme. Itu yang penting bagi saya, saudara.
Memang dalam keadaan hari ini negara bukanlah dalam keadaan yang senang. Takkanlah saya lupa, saya dah bercakap, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau diumpamakan negara ini sebagai kain putih, saudara, tentulah sudah comot, dah teruk sekarang ni, saudara, penuh dengan kekotoran yang perlu dibersihkan. Bukan mudah, tambahan lagi dengan inherit ataupun warisan hutang yang begitu besar. Kita mengharapkan sesuatu, kita nak harap macam mana sekarang ni? Itu keadaannya. Kadang-kadang bila tadi saya makan tengah hari dengan seorang teman. Beliau bukan latar belakangnya bukan kecil, saudara. Dia latar belakang daripada universiti, daripada Amerika. Saya lontarkan balik pada mereka. Saya kata, sekarang ni dalam keadaan sekarang ni nak buat macam mana? Dia kata dia pun pening. Saudara, bagi saya lah, bukan soal kaki sembang. Bukan bahawa mau bawa Perdana Menteri kaki sembang, tidak. Beliau melontarkan pandangan, idea-ideanya. Dan perlu ditangani. Ini bukan benda yang mudah, saudara. Dan saya haraplah warga-warga, khususnya warga UMNO, warga daripada DAP, warga daripada keadilan khususnya. Now, Presiden anda sedang menangani suasana yang begitu tegang. Sebab implikasi sekarang ni, ramai juga mereka yang berada di anjung kuasa, yang selama ini sedap dengan budaya korupsi. Ini sedang diperangi oleh beliau, tentulah mereka ini tak setuju, tak senang. Itu keadaannya, saudara, kita harus sedar. Bukannya tak dengar pula lah bahawa menteri-menteri kalangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mendapat projek besar-besar. Dan projek pun tak ada dah sekarang. Kerana negara dalam keadaan yang tidak menentu ekonominya. Yang paling penting kita mengharapkan agar makanan rakyat tetap ada. Itu paling penting. Keterjaminan makanan mesti ada. Dan rakyat yang miskin itu dapat ditangani. Tapi takkanlah nak keluarkan duit sepanjang masa, bagi duit. Itu bukanlah satu sifat. Selalu kita katakan, jangan kita beri ikan, berilah pancing dan joran. Masalah sekarang ni, kita bagi pancing dan joran, mereka nak memancing dalam kolam renang. Mana ada ikan? Ini yang perlu dipikirkan oleh pakar ekonomi, Menteri Ekonomi, Saudara Fizi Ramli. Ini perlu dipikirkan oleh Tengku Zafrul, selaku Menteri Perindustrian, supaya diwujudkan kolam-kolam yang ada ikan. Supaya bila mereka memancing, ada keberhasilan. Jika tidak nanti, bagi joran, bagi mata pancing, bagi umpan, tak ada apa pun. Mancing dalam kolam renang, apa yang ada saya? Daripada pagi, daripada subuh sampai tengah malam. Tak ada apalah hasilnya. Ini keadaannya. Secara acah bentayan, dia kata, kes Bistarinet bila nak disiasat, itu kita serahkan pada pihak berkuasa. Saya tidak mahu halaman saya ini dijadikan halaman untuk kita menuduh orang itu dan ini. Tapi kalau mendengar kenyataan daripada Dr. Mazli, memang ada kes yang perlu disiasat. Dan saya yakin, Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga sedang melakukan siasatan satu demi satu. Kalau Bistarinet, tentulah melibatkan pemimpin tertentu. Kerana mereka berada sebagai menteri yang terlibat dalam urusan-urusan Bistarinet. Banyak lagi, saudara. Jana Wibawa, saya nak sebut pun malah, saudara, isu ini. Bila saya sebut ada Jana Wibawa ni, jiwa saya parah rasanya, saudara. Apabila saya melihat bahawa impian dan harapan warga bangsa dikhianati. Kita sama-sama tunggu. Jadi kita sekarang ni, saya bersyukur Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur tangan. Tapi beliau dengan tegas minta supaya agensi pelaksana, mereka yang menguatkuasakan undang-undang, harus melakukan tindakan. Jadi ini keadaan saya. Dan saya melihat bahawa pilihan raya yang akan kita adakan, maka timbul lagi lah cerita ni, saya. Jadi tak habis lagi. 26 hari bulan penamaan calon. Tak tahulah di Muar ke di mana, saya tak tahu. Itu di bahagian sungai Simpang Jeram. Dan di Pulai. Kalau di Pulai itu, kalau saya di Johor Bahru lah. Kalau itu berlaku selama 12 hari lagi, warga Johor terjebak dalam politiking yang tak menentu. Mungkin lagi lah wujud Festa Maki Hamun. Tetapi saya bersyukur. Kerana Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Sultan Johor sudah bertitah agar rakyat Johor berhati-hati supaya tidak terjebak dengan politik songsang, tidak terjebak dengan politik yang mengutarakan perpecahan. Baginda mahu disantuni dengan wujudnya perpaduan. Yang kita juga mengharapkan apabila adanya pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Pelangai, saudara, ada tiga musim pilihan raya kecil ini yang saya yakin
pihak-pihak tertentu akan menjadikannya adalah sebagai gelanggang untuk pesta maki hamun. Memanglah kerajaan tak betul kata mereka. Dia untuk menggapai harapan. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bahawa Parti Amanah nampaknya lebih ke hadapan untuk mendapat sokongan daripada warga Pulai. Tambah-tambah lagi, Allahyarham Datuk Salihuddin Ayub telah pun melaksanakan tugas dengan baik, meninggalkan legasi kepimpinannya. Tentulah rakyat di Pulai itu masih lagi yakin dan percaya pada calon yang akan diturunkan untuk bertanding di Pulai, itu saudara Syahizan Kayat. Dan begitu juga di Simpang Jeram, Ahli Dewan Negeri. Kalau apa berlaku pun saudara, tidak akan merubah. Menang kalah pun tidak akan berubah struktur kedudukan pentadbiran negeri Johor yang dipimpin oleh Dato' Yang Muhammad, Dato' On Hafiz. Begitu juga di Pahang, Pelangai. Mungkin struktur tu perubahan dari segi esko-nya. Saya mendapat khabar memang ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan di negeri Perak. Tetapi saya rasa walaupun katanya bahawa di Perak itu usaha sedang digerakkan untuk mendapat sokongan di kalangan 4 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi sebagaimana kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi waktu beliau menghadap Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Perak, menyatakan bahawa insiden itu tidak akan mungkin berjaya. Saya yakin bahawa selaku payung negeri Perak, Tuanku Nazrin, tentulah telah diberitahu kedudukan bagaimana politik di negeri Perak. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah saudara, jadikanlah negara kita ni tempat yang stabil. Bukanlah musim pilihan raya kecil ke, pilihan raya negeri ke, sebagai tempat untuk pesta maki hamun. Cukup-cukuplah. Wujudkanlah kembali perpaduan bangsa kita demi lestari untuk kepentingan rakyat. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.